أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين yang dirahmati tuan-tuan sedang jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dibenarkan masuk dan menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap waktu untuk kita solat secara berjemaah, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit ujian dengan wabak yang ada ini menjadikan kita lebih melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih masih sayang kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan dengan menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya dengan wabak tersebut semakin menjauhkan kita dan membenci kepada amal-amal yang sepatutnya kita lakukan dan meninggalkan perkara-perkara yang baik sepanjang pandemik COVID-19 ini sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ibrah yang begitu banyak terhadap apa yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Saya yakin bahawa setiap seorang daripada kita mempunyai pengalaman yang tersendiri sepanjang tempoh wabak corona. Saya yakin ada pengalaman masing-masing yang baru yang mungkin setidak-tidaknya mungkin menjadi imam di rumah masing-masing, bunyi tak bunyi wallahu a'lam. Wallahu a'lam lah. Jadi banyaklah perkara yang mengeratkan hubungan kita sama masyarakat dengan saling tolong menolong antara satu sama lain dengan memberi barangan asas kadang-kadang memberi kabar yang gembira dan macam-macam perkara lah yang banyak kita lakukan sepanjang tempoh wabak ini sendiri. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita. Jadi kita masih lagi membincangkan tentang kitab Al-Muhimmah, perkara-perkara penting dalam sebuah rumah tangga. Kita telah masih membincangkan tentang perkara pokok dalam rumah tangga, iaitu menjaga isteri supaya dia tidak menjadi isteri yang derhaka kepada suami. Sebab perkara ini telah disebut oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW Mi'raj ke langit dan masuk ke dalam surga dan neraka dan melihat kumpulan yang paling banyak berada dalam neraka itu adalah golongan wanita. Jadi tugas kita amat berat supaya itu kitab ini dinukilkan ataupun dicatatkan. Tajuk yang pertama sekali ialah tentang wanita itu sendiri, tentang isteri itu sendiri. Bagaimana kita nak menjawab. Walaupun diceritakan di sini banyak hadis berkaitan wanita, tapi sebenarnya ia adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita untuk kita menjaga dia sebagai isteri kita dan sebagai wanita yang seharusnya kita sama-sama masuk dalam surga bersama dia. Sama dia. Bukan kita tinggalkan di neraka, tidak. Kita sama-sama bimbing. Sebab dia bin dil'il a'waj. Dil'il a'waj ini daripada tulang rusuk yang paling bengkok. Kita biarkan begitu pun dia tetap bengkok. Kita cuba berkeras dengan dia, lagilah dia patah. Sebab itu dalam awal bulan 7 ni saya ke Mahkamah Syariah, tadi pun ke Mahkamah Kelang dan Banting. Permohonan yang paling banyak ialah permohonan cerai. Tadi di Banting saja permohonan cerai secara baik itu sama suka lah. Baiknya sama suka. Ada 12 file. Sebelum kes saya disebut, 12 file disebut. Satu hari, satu daerah. Kalau daerah-daerah lain, saya yakin ianya akan meningkat dengan pandemik ini sendiri. Tapi itulah mana dia dah suka sama suka nak bercerai, tak ada masalah. Tak ada masalah. Atau disebut sebagai fast track.
Ya, dalam istilah mahkamah fast track, kalau dua pihak dah bersetuju untuk bercerai, maka mahkamah boleh keluarkan perintah pada hari yang sama, esok bawa pejabat agama untuk pendaftaran perceraian. Selesailah. Jadi peristiwa-peristiwa seperti itu sebenarnya disebut oleh Rasulullah SAW, sebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita habis pada sebutan yang lepas tentang Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi menyebut tentang 3 golongan manusia yang Allah tak terima amalan dia. Kita bincangkan perkara tersebut sehinggalah kepada hadis yang menceritakan tentang wanita lagi. Kali ini kita bincang tentang wanita lagi ataupun isteri lagi. Maka ini kata pengarang, maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah. Ya. Kita kahwin dulu memanglah kahwin dengan isteri kita tu dulu, mungkin pandang pertama, mungkin pandang kedua, mungkin jatuh parit, apa wallahu a'lam, yang menjadi punca kepada perkahwinan tersebut. Kita tak tahu background dia macam mana. Walaupun Nabi sebut tungkahul mar'ah bi arba'in, kahwinilah perempuan itu dengan 4 ciri. Ciri yang paling penting ialah yang beragama dan berakhlak. Cantik, kaya, apa semua tu ya ada dia punya kesan kepadanya. Tapi yang digalakkan oleh Nabi yang berakhlak dan beragama, taribat sejadah, nescaya kamu akan cuci tangan. Tak perlu buat apa-apa dah. Kalau dapat isteri yang baik, itu yang taribat sejadah. Tak perlu buat apa-apa. Tapi di sini malam ni kita tengok dalam satu hadis yang lain, kebanyakan kata Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban, dia kata galibnya perempuan-perempuan yang tidak takut kepada Allah. Lah kalau tak takut kepada Allah lagilah dengan suami. Nak tutup aurat pun malas, bercakap main lepas, membawang je. Jadi isteri seperti ini Allah SWT dia takut lagilah dengan suami. Suami apa? Lebih-lebih kalau suami tu pula pekerjaan dia lebih kecil, gaji dia juga boleh lebih sedikit daripada isteri. Lagilah diherdiknya. Kalau pasal malam ni biasa kita dengar. Tapi sekarang sejarang-jarang sangat pergi pasal malam. Sebab kalau pasal malam ni isteri mengherdik suami, lambatlah. Itu biasa. Pasal malam. Tak tahu itu kampung saya, kamu di sini mungkin tak ada pasal malam, mungkin tak berlaku. Berlaku. Jadi pengarang, jadi Imam Al-Baihaqi mengatakan galibnya, jatuhnya perkataan yang demikian itu jikalau berbuat kebajikan oleh suaminya pada isteri sekalipun. Maksudnya kalau suami itu buat baik pada isteri pun, kalau suami isteri itu tak seorang yang tidak taat kepada Allah, mana tak takut pada Allah SWT, mana jarang-jarang naik beribadah dengan Allah SWT. Beribadah. Kalau dah dengan Allah SWT pun dia boleh melakukan perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Sepanjang hari dia keluar daripada rumah, bekerja itu sendiri pun dah bawa dosa. Dia rasa tak ada apa. Ala wahyal alqaw. Hati itu. Hati itu memainkan peranan penting. Mana kalau dia sendiri melakukan perkara maksiat, dia tidak merasa apa-apa, mana hati dia ada something wrong. Mana dia dah tak takut dengan Allah SWT, mana hati itu sudah hitam. Jadi kalau suami buat baik macam mana pun, bagi rantai lah, 1 kilo kat rantai leher dia, tunduk je isteri dia. Sebab berat rantai itu. Dia tak akan merasa puas, dia tak akan rasa hormat pada suami. Mudah je tuan-tuan, mudah je. Kalau tuan-tuan balik daripada surau ni, isteri tu siapkan air, kopi kau, cap kapal. Itu isteri baik. Kalau tak ada tu jangan harap. Sedangkan tuan-tuan ke masjid, ke surau ni, surau masjid ni, tuan-tuan memberikan pahala, 27 pahala kepada isteri. Tuan-tuan bagi pahala kepada dia. Walaupun dia tak datang ke masjid surau ni, tapi dia dapat pahala 27 kali ganda. Dia sembahyang seorang di rumah.
Tapi bila kita balik ini, ada tak dia entertain kita? Welcome my darling ke, my husband ke, apa ke, yang ke, apa ke, Pak Long ke, apa panggil-panggilan tuan-tuan tetap tahulah. Ada dia tak? Bukakan pintu. Tak ada. Sebab itu kalau tuan-tuan melakukan banyak kebaikan kepada dia pun dia tak tahu, dia tak peduli pun. Tak peduli itu. Tadi satu kes di mahkamah. Bila hakim tanya, taklid, dia sebab dia bicara secara taklid. Kalau kata suami, kalau saya berhubung dengan mana-mana wanita selepas ini, maka jatuh talak pada kami. Kebetulan dia ada bibi kat rumah. Lepas daripada mahkamah tu, mahkamah tahun yang 2013 tu, isteri tu hilang entah ke mana. Jadi suami dengan bibi menjaga anak-anak. Agak-agak terdetik tak hatinya, oh bibi jaga anak pun dah baik dengan bibi. Agak-agak terdetik tak rasa sayang, rasa nak pada bibi? Ada. Sebab isteri lah ke mana? Isteri pun tak peduli pada suami, isteri pun tak peduli pada anak-anak. Tiba-tiba ada orang lain yang menjaga makan minum suami, menjaga makan minum anak-anak. Siapa pun akan terasa sayang kepada orang yang memberi kebaikan. Tipulah tuan-tuan. Kalau kata tuan-tuan tak pernah buat kebaikan, kalau tuan-tuan baca nyata tuntutan alasan kepada permohonan cerai itu, suami tidak pernah memberi nafkah, tak pernah buat kebaikan. Daripada mula kahwin sampai 30 tahun kahwin, tak ada kebaikan. Mustahil. Sebab itu dah jelas. Jadi kalau wanita itu seorang yang tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tak dengar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tak nak ikut kepada beramal kerana Allah Subhanahu wa taala, apakan lagi kita sebagai suami suruh dia. Memanglah dia kata, "Alah abang, buatlah sendiri. Air panas dah ada dengan tekan dia, air panas. Kopi 3 dalam 1 dah ada. Kalau nak susu lebih ada kapti ais." Sambil dia ketawa-ketawa dia sebut, "Guru Allah berdoa." Tapi sebenarnya itu adalah penghinaan kepada suami. Inilah yang menjadi punca kepada masuknya isteri itu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang menyebabkan kita terheret sekali masuk dalam neraka. Itu sebabnya kita terheret sekali, bukan sebab dia masuk tu, dia masuk seorang-seorang tak apa, kita lepas. Tapi masalah bila dia masuk tu, ya Allah, suami saya tak pernah tegur saya pun. Mana suami kamu? Tu. Baik. Allah panggil. Temankan isteri kamu kejap. Kejap ya. Sehari. Inna yauman indallahi ka'alfi sanah. Sehari di sisi Allah 1000 tahun. Kahamsina sanah. Seperti 50.000 tahun. Lagilah nayu. Macam mana sehari? Sehari itu ada yang Allah sebut 1000 tahun, ada yang Allah sebut 50.000 tahun. Dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah kata kena 12 jam. Kalau kena 50.000 tahun, 25.000 tahun. Lama tak agak-agak. 3 bulan duduk rumah ni pun dah tak kena tarik mamak dah, bengong lah. Baru 3 bulan duduk rumah, tak kena roti canai, tak kena tarik dah, bengong. Nak duduk 25 tahun, 25.000 tahun. Ya Allah. Dia sebut jelas. Sebab itu isteri ini dia akan berkata, abang ni tak pernah buat baik pun pada saya. Tengok suami orang tu, kereta baru. Tahun 2020 ni kereta baru. Tengok langsir baru. Abang apa ada? Padahal 3 tahun lepas kereta baru, langsir baru. 3 tahun lepas lah. Tahun 2017 suami belikan kereta baru dan langsir baru.
Apa tahun 2020 dia tunjuk orang lain pula. Dia kata seolah-olah suami ini langsung tak guna, satu sen pun tak guna. Nah, ini yang menjadi punca. Ya. Kenapa wanita ini banyak dihumbankan ke dalam api neraka Allah SWT. Sebab dia tidak respect kepada suami, tak ada hormat kepada suami. Kita pula tak boleh nak keras dengan dia. Makin kita keras, makin dia melawan pada kita. Kalau kita biar begitu, dia tetap melawan pada kita. Ini Nabi sebut dalam hadis 11. Ya, 11. Dan telah mengeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, di mana-mana perempuan yang meminta ia akan suaminya akan talak daripada tiada suatu kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau surga. Ini pun. Jadi kalau ada alasan yang munasabah untuk bercerai, selalu kena lempang, satu kena tumbuk, satu nafkah tak pernah bagi, nafkah zahir tak pernah bagi. Belikan telur 30 biji, ani makan 30 hari lauk. Kalau yang itu wajarlah minta cerai. La dororo wala dirah. Dan kaedah kita seperti itu. Jangan kita memudaratkan, jangan kita menyusahkan orang yang kita susah sendiri. Ya. Jadi kalau doror itu pada istri dari itu, maka wajib di al-dororu yuzal. Ya. Mana sesuatu yang memudaratkan itu tidaklah dihindarkan, dibuang. Jangan sampai ada. Mana di situ dia berhak untuk meminta cerai. Mana ada alasan. Ada alasan. Tapi kalau dia memohon cerai tanpa sebarang alasan yang munasabah, banyak kalau ikut-ikut banyak sangat. Kalau isteri ini mohon cerai sebab bertemu dengan pakwa lama, cukup banyak. Sekarang Facebook macam-macam lah alam-maya ni semua. Jumpa balik apa semua tu, lepas tu mohon cerai. Ini saya baru selesai kes saya tu, isteri mohon cerai sebab jumpa satu pakwa. Pakwa pilot lah, pilot. Driver kat langit. Driver kat langit dia. Dah mohon cerai pada suami. Suaminya bagus, handsome lagi. Dengan Said Hidayat handsome dia lagi. Said Hidayat lah. Handsome dia lagi. Suami dia tu. Sebab dia klien saya. Kalau mengaji, kalah imam tadi. Kalah imam. Suaranya ya Allah. Dan itu pun isteri tak nak lagi. Tak apa yang dia nak kata tak bagi duit, suami dah buat personal loan. Dapat personal loan pergi England. Habis 40,000. Habis terus buat personal loan. Apa lagi? Sebab jumpa Pak Wu baru je. Mohon cerai. Ni Nabi sebut dah. Bahkan haram atasnya mencium bau surga. Kita ada anak perempuan. Allah uji kita macam-macam. Allah akan uji kita macam-macam. Walaupun kita mungkin mendidik dia dengan yang terbaik, dengan didikan agama dan sebagainya itu ini, tapi persekitaran itu akan mengganggu gugat. Akan mengganggu gugat. Sebab itu kena berhati-hati sangat-sangat. Bila kita ada wanita di samping kita, isteri ataupun adik-beradik perempuan kita ataupun anak-anak perempuan kita, maka berhati-hatilah, taatlah. Sebab itu di zaman Nabi dulu ada seorang wanita yang dianiaya oleh suami dia. Lalu jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya nak minta cerai ataupun ya doakanlah aku ya Rasulullah supaya suami aku ini tidak menganiaya pada aku. Datang wanita kepada Rasulullah minta penyelesaian terhadap krisis yang sedang berlaku dalam rumah tangga dia. Nak mohon cerai sebab suami menganiaya. Atau doa pada Allah supaya rumah tangga jadi harmoni. Mengaku juga zaman Rasulullah, orang-orang sekitar. Kalau kita di sini ini
Mungkin yang kerja jais dan sebagainya, bahagian perundangan keluarga mungkin lagilah yang kepala tidak hari menghadap orang-orang yang bermasalah, masalah kekeluargaan. Sebab itu dalam hadis Imam Abu Dawud ni dan Imam Tirmizi menyatakan bahawa haram kalau wanita itu memohon cerai tanpa sebarang alasan yang munasabah ataupun yang syar'i, yang dibenarkan oleh hukum syarak. Kadang suami ni dia bukan nak cerai pun, tapi dah isterinya dah mohon mahkamah, panggil mahkamah, hakim pula. Setuju tak dengan permohonan isteri ni? Tak setuju. Kita lantik jawatan kuasa untuk mendamaikan. Okay. Besok bila keputusan jawatan kuasa berdamai, tanya, setuju tak nak cerai? Macam mana kamu suami? Bila tanya ketiga kali tanya, okeylah, setujulah yang Arif ceraikan. Dia mudah. Suami ni kadang-kadang dia tak tahan, mentalnya tak tahan. Akhirnya bersetujulah dengan permohonan itu. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, yang maksudnya telah tiada dinyatakan lelaki barang yang memalu ia akan isterinya atas palunya. Maknanya kita boleh pukul isteri kita. Tapi kalau ikut undang-undang yang ada di Malaysia ni, memukul ni satu kesalahan pula. Tak kiralah yang syariah punya ke ataupun yang civil. Sama ya. Akta keganasan rumah tangga lagi, orang macam-macam orang ni. Seolah-olah wanita ni dia ada protection yang kuat. Sebab tu tuan-tuan kena bijak sana, bijak sini dalam mengurus, mengatur. Kalau kita tidak ada kemampuan, dia sudut nak bercakap, cakap tu guna duit. Duit. Kalau tak ada kemampuan duit, cari orang lain untuk itu. Walaupun dalam Islam memukul ni, Al-Quran bersebut wadribuhunna. Pukullah istri kamu. Pukullah istri kamu. Dan Nabi sendiri pun memukul. Ada. Nabi Allah Ayub pun pukul. So, ada dia punya sejarah itu, bukti-buktinya pun ada dalam Al-Quran. Memukul ni adalah sesuatu yang dibenarkan. Sekadar untuk mendidik kepada isteri tadi itu. Tapi biasanya kalau dah suami pukul ni, jaranglah yang bentuk mendidik, jarang sangatlah. Biasanya memukul tu mengikut emosi. Bila ikut emosi ni payahlah. Dia berpayah. Suami yang masuk balai lah itu, lokap. Isteri buat laporan polis, suami yang masuk balai. Ya. Sebab itu kena bijak sana, bijak sini. Dan telah warid, makna telah datang daripada Nabi SAW, makna hadis ini disebut sendiri oleh Nabi SAW, bahawa sesungguhnya sabda-sabda ia, aku melihat dalam neraka, akan kebanyakan segala isinya itu adalah wanita. Ini jelas Nabi sebut ya. Bermula yang demikian itu sebab sedikit taat mereka itu kepada Allah dan Rasulnya. Bukan mereka tak sembahyang, mereka sembahyang. Bukan mereka tak puasa, mereka puasa. Tapi bukan arti kata yang sebenarnya kam min shaimin. Laisalahu min siyami ila ju'in wal atas. Berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Dan dalam doa sembahyang pula, berapa ramai orang yang sembahyang cuma dapat mengantuk dan letih. Nah disebut juga. Nah, itu bukan kita katakan isteri kita tak sembahyang, dia sembahyang. Tapi sembahyang pukul 12. Subuhnya nanti pula nak pukul 7. Jadi ini yang berlaku. Sebab itu Nabi sentiasa mengingatkan kepada kita semua. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi semasa peristiwa Isra dan Mi'raj itu, semuanya
diberitahu kepada kita dan dikupas oleh ulama-ulama supaya kita mengambil perhatian sungguh untuk menjaga wanita ni. Jadi disebut ini mana kebanyakan wanita yang dihumbankan ke dalam neraka itu sebab mereka itu tak berapa taat kepada Allah, tak berapa taat kepada Rasulullah. Pernah tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan berzikir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Pernah dia contoh berselawatlah, apa-apa selawatlah. Lepas sembahyang dia berselawat. Jarang berjumpa. Jarang. Ataupun berzikir-zikirnya, zikir yang lain ke. Jarang. Itu baru zikir. Banyak lagi perintah-perintah Rasulullah SAW. Banyak perintah Rasulullah. Yang dijadikan petunjuk kepada wanita ini supaya mereka itu selamat dunia dan akhirat. Tapi mereka jarang nak mengikut seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Dan dengan sebab sedikit pula taat bagi suaminya, memanglah dia kerja sama-sama Sabtu hari hujung minggu pergi Giant, pergi Tesco, pergi mana-mana, beli barang sama-sama, betul. Dia masak untuk kita semua, untuk keluarga, untuk anak-anak dia masak. Tapi dia mentaati suami ini jarang. Hormat pada suami pun jarang. Jarang. Dan kebanyakan tabaruj mereka itu berhias. Agak-agak baju tuan-tuan dengan baju istri tuan-tuan, kalau masuk almari, berapa almari dia, berapa almari tuan. Lebih-lebih lagi yang kerja, istri kita kerja. Agak-agak baju dia seminggu tu berapa helai. Yang baju kita berapa helai. Itu mungkin minggu depan baju yang sama. Dia tak ada mungkin. Sebab tu wanita ni suka berhias. Zuyina linnasi hubus syahwat. Mana dihiasi manusia ni dengan keseronokan syahwat, seronok. Benar cantik-cantik. Itu disebut Al-Quran sebut begitu. Sebab itu artinya apabila menghendaki ia keluar daripada rumahnya, nescaya memakai ia akan kemegahan kainnya. Disebut di sini. Mana wanita ni, kalau baju tu dah setahun, rasa-rasa dialmarikan baju. Dia takkan pakai punya untuk tahun yang kedua. Jubah kita ni yang tuan-tuan beli pergi haji umrah tu dah 5-6 tahun, itu jugalah dipakai. Tapi isteri kita tak mungkin. Telekong dia tuan-tuan tengok berapa lah. Keluar Hadijah, dia beli Hadijah. Keluar yang Fatimah, dia beli Fatimah. Semua dia beli. Yang warna merah, dia beli warna merah. Yang kain satin ke setan, kita tak tahulah. Dia beli juga, semua dia beli. Dia beli. Ini disebut. Artinya apabila menghendaki ia keluar daripada rumahnya, nescaya memakai ia akan kemegahan kainnya, menghiasi ia dan berhias. Bukan tak boleh pakai bedak yang wangi sikit, pakailah. Minyak wangi, pakailah. Tapi kebiasaannya bau wangi itu akan tertinggal. Kalau naik lift, bau wangi itu tertinggal kali. Kita yang ambil lah bau wangi tadi. Kalau itu wangian, sebab ni menghiasi ia akan tubuh badan dia dan membaikkan ia akan dirinya. Yang agak bila dah bersalin anak yang kelima, kembang dia, agak-agak dia beli tak yang untuk mengecutkan balik badan dia, mengecikkan balik badan.
Kita laki ni dah borai, tu istimewa laki borai. Perempuan ni dia tak boleh, tak boleh seperti itu. Sebab itu dia sentiasa. Sebab itu kosmetik dan perhiasan wanita ni mahal dan ada je yang beli. Yang pondan jual kosmetik tu pun ramai juga yang beli. Semua dia. Yang perempuan jual pun tu putih, sajat ke apa tu, semua dia beli. Habis semua dia beli. Sebab apa? Untuk diri perhiasan dia. Diri yang perhiasan dia. Dan keluar ia memberi fitnah ia akan manusia dengan dirinya dari itu. Bila seorang perempuan berjalan, agak-agak lelaki ni bercakap tak? Ataupun kadang-kadang kalau kadang-kadang saya pergi ke kantin Jais belakang. Kalau perempuan tu beli makanan, dia tengok orang lain. Apa yang dicerita oleh orang lain tu terhadap satu wanita tadi, satu perempuan tadi? Macam-macam cerita je. Macam-macam cerita. Sebab tu wanita ni adalah tempat yang fitnah. Tak kira lah cerita apa pun. Tengok sini. Dia macam-macam cerita. Kita lelaki jarang nak bercerita. Jarang. Tapi ada, lelaki ni ada, bukan tak ada. Tapi jarang. Berbeza dengan wanita. Dia seronok. Sebab itu disebut dalam sini. Bila wanita ni keluar daripada rumah, sebab itu wanita ni tidak digalakkan keluar daripada rumah. Duduk dalam rumah. Kalau dia sembahyang pun, dia sembahyang di bilik dia itu yang khusus untuk dia sembahyang. Baru dia dapat pahala 27. Kalau suaminya tak pergi ke masjid ataupun surau berjemaah. Itu beza dia. Untuk istimewanya wanita pada situ. Maka jikalau ditakdirkan sejahtera ia perempuan itu pada dirinya, nescaya tiada sejahtera pada segala manusia yang lain. Dia rasa dia dah solehah dah, dia rasa dia okey dah, dia baik dah. Tudung labuh, make up pun tak ada make up, jadi kaki pun berstokin apa semua, okey. Tapi ia menimbulkan fitnah kepada orang lain. Bagi dia okey, tapi alah sombong, alah itu. Orang akan sentiasa bercakap tentang seseorang. Cakap tentang seseorang. Kalangan wanita ni itulah yang menjadi kebiasaan mereka. Kalau kita dapat isteri yang baik macam mana pun, tentu orang akan mengata dia. Ila Aisyah sendiri pun dalam hadis Al-Ifk disebut dalam Al-Quran, hadis itu. Anas bila Aisyah tertinggal kemudian ditemui oleh seorang sahabat, dibawa kemudian orang-orang munafik di Madinah itu pula mewar-warkan cerita bahawa si Aisyah ni tengok main dengan lelaki lain, timbul sehingga Allah menurunkan surah Al-Bara'ah untuk membebaskan Aisyah dari itu, daripada fitnah itu sendiri. Sampai peringkat tu Allah menurunkan satu surah Bara'atun minallah. Allah menurunkan satu surah pada Aisyah. Ya, kita beranggapan kita dah okey, isteri kita dah okey, tapi orang tetap mengata. Orang tetap mengata. Memang tak boleh lari. Wanita ni dia tidak boleh lari. Ke kanan kena, ke kiri pun kena, ke depan pun kena, ke belakang pun kena. Sebab itu kita sebagai suami ini perlu bijak dalam mengatur isteri-isteri kita lah. Dan kerana inilah sabda Nabi SAW yang lain pula, bermula perempuan-perempuan auratun, adalah aurat. Kalau dulu dalam mazhab Syafi'i sendiri pun wanita membaca Al-Quran dengan suara yang didengar oleh lelaki pun tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Sekarang ni je minda dah liberal sedikit. Apa salahnya Ustaz? Tengok suara dia, suara dia. Nafas dia panjang. Bacaan semua tahu, nahwan apa semua dia tahu.
Kalau dia menang, negara kita juga yang dapat nama. Ya, negeri kita juga yang dapat nama. Apa salahnya kalau dia mengaji? Dia mula situlah, dia mula situ. Tapi Nabi sebut bahawa wanita ni keseluruhan daripada kepala dia sampai kaki dia tu aurat. Perkara-perkara yang wajib dijaga dengan sebaik mungkin. Daripada kepala sampai kaki. Aurat. Maka tahankanlah olehmu akan mereka itu di dalam rumah. Sebab itu istri Nabi semua duduk rumah. Cuma satu hari itu Sayyidina Umar lalu tengok istri Nabi seorang yang tubuh badan besar tu, Ummu Salamah keluar daripada rumah. Gelap di Madinah ketika itu, mana ada lampunya, ni tak ada lampu, gelap. Tapi Ummu Salamah ni mungkin buang air keluar. Tapi bila Sayyidina Umar lalu tu, dia perasan ini macam isteri Rasul. Jadi Sayyidina Umar ni bukan macam kita lah, kita skoteng lah, kalau kita itu skoteng lah kan. Tapi Sayyidina Umar ni kata, dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak nasihatkan isteri-isteri kita, anak-anak perempuan kita ni untuk menjaga aurat. Gelap gelita, tak nampak orang, tak nampak apa pun. Tapi Sayyidina Umar kata, ini Salamah, tetap ada ini tentu si Rasulullah. Rasulullah pun tak boleh kata apa. Hanya turun ayat Quran. Qul li azwajika wa banatika. Wahai Rasulullah, katakanlah pada istri kamu dan anak-anakmu. Ketika itu barulah Rasulullah membuat peraturan buat tandas dalam rumah. Sebelum tak ada di Madinah, tak ada semua. Tandas semua dibuat. Macam kita dulu kampung-kampung dulu, tandas semua. Sekarang ni tuan-tuan beli tandas kat luar, itu yang banglo lah. Tandas kat luar. Tapi kalau materas semua di dalam lah. Tak tahu lah kalau banglo pun kat dalam juga, wallahu a'lam lah. Tak pernah masuk rumah banglo. Mungkin tandas dekat luar lah, kot mahal. Mungkin lah. Turun ayat seperti itu. Turun ayat seperti itu untuk mengajar kepada wanita. Walaupun gelap gelita, orang tak kenal apa sebagainya, tapi dia masih jadi perhatian orang. Jadi perhatian orang. Dan isteri kita menutup tudung yang labuh, pakai stocking, pakai jubah, tapi orang tengok. Sentiasa memerhati. Ini yang inilah. Jadi saya rasa kuliah masa PKP ini dia masih sampai isyak saja. Bila dah sampai isyak tu kena berhenti. Jadi untuk sementara inilah, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita kalau dah bebas daripada PKP ini, kita akan macam biasalah sedikit tambahan selepas azan insya-Allah. Hari ini kita tangguh sampai sini dan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah Al-Asr. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina bil haqqi wa tawassaw. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.